Assalamualaikum kepada semua subscriber YouTube. Jadi saya ada janjikan duit raya kepada hampa sekiranya hampa jawab 3 soalan yang saya akan berikan dalam video ni. So 3 soalan ni random, hampa tak tahu di mana. So bila hampa dengar saya bercakap ni, saya akan bagi satu soalan, soalan kedua dan soalan yang ketiga, anywhere. So jawab ketiga-tiga soalan, siapa yang paling cepat dia akan dapat duit raya. Okey. Jadi apa yang saya nak bercakap dalam video kali ini adalah mengenai pertumbuhan diri hang. Hari ni hang rasa macam inilah kehidupan. Hang tak sedar ada dua alam sebenarnya, dua dunia sebenarnya. Dunia dekat luar dan dunia di dalam. Jadi hang terhenti dekat dunia di luar. Sebab apa? Dunia dekat luar nampak real. Semua benda boleh pegang apa semua, nampak depan mata. Sekiranya phone ni hang pegang kat tangan hang macam ni, dia tak hilang. Always di sini, melainkan hang letak atas meja, oh baru hilang. Semua di atas alam luar ni berada di atas logical. Maknanya dekat sini semuanya mesti bersebab. Benda tidak tiba-tiba hilang. Benda ni dia takkan tiba-tiba berlaku tanpa sebab. Dia tak boleh keluar daripada garisan ilmu. Kenapa hari ni 2 tambah 2 masih 4, sedangkan dulu kira pun 2 tambah 2 4. Hari ni kira pun 2 tambah 2 masih 4. Ini adalah ilmu yang takkan berubah selama-lamanya. Nampak tak? Sekiranya hang lepaskan telefon ni, hang lepas dia jatuh. Kenapa jatuh? Ini ilmu. Memang takkan terkeluar daripada garisan ilmu. Apa yang akan berlaku, akan berlaku. Dan sekiranya tiba-tiba nampak, wow, kenapa benda ni terbang? Ada sebab kenapa dia terbang. Benda ni perlu dianalisa. Rupanya ada satu penemuan baru. Dia ada nampak tak? Jadi apa yang dekat luar ni, dia duduk atas garisan ilmu. Dan semua ni mesti ada ilmu yang menjadikan dia, membuatkan dia berlaku. Ada ilmu dia. Nampak tak? Jadi bercakap tentang semua benda ni duduk atas garisan ilmu. Perasan tak? Apabila Allah menciptakan semua ni ada resepi dia, di manakah Allah simpankan resepi ni? Di manakah Allah letak resepi kejadian benda ni? Kejadian benda ni. Di manakah resepi-resepi tu? Dalam diri. Dalam diri kita. Sebab tu ada alam di dalam, alam di luar dan alam di dalam. Alam di luar adalah persembahan. Alam di luar adalah skrip, resepi, ilmu. Ini adalah gudang-gudang rahsia. Nampak tak? Jadi segala rahsia mengenai apa yang dekat luar sana ada dalam diri kita. Jadi hang perasan tak, apabila kita lahir, oh ini bayi, oh ini bayi, ada kaki, ada tangan, ada kepala. Ini adalah pertumbuhan yang sempurna lah. Nampak tak ada cacat apa semua. Dan bayi ni semakin membesar, akhir balik dia. So dia dah balik waktu umur 12 tahun ke apa semua. Jadi hang kata dia dah balik. Lepas tu apa? Hang perasan tak? Lepas tu apa? Bila hang kata dia dah balik, lepas tu apa lepas tu? That's all. Jadi waktu dia balik, maknanya dia dah boleh berfikir. Waktu ni apa? Waktu ni dia punya nafsu jatuh ke dunia. Dia mudah tertarik, dia berfikir, menilai benda ni salah ke benar. Dia dah boleh berfikir, dia dah boleh menilai. Hang kena faham macam ni. Balik ni macam ni.
Bila hang lahir, ini tanah, balak ni macam ni, ini tanah, ini benih, inilah alam dalam diri hang, inilah diri hang ni, ni diri hang, tanam dalam tanah. Waktu ni dia bukan keluar tunah dulu, dia keluar akak dulu. So waktu hang kecil, daripada bayi ni sampailah hang balak ni, ini adalah proses akak hang bergerak, membina hang punya kekuatan dalaman. Inilah proses hang sebagai budak, hati hang bersih, hang ingin happy, hang hati baik, hang bersih. Nampak tak? Ini akak hang, akak permulaan hang macam ni. So balak ni adalah the moment tunas mula keluar dekat dunia luar ni. Ini tanah, ini alam dalam diri hang, dan ini dunia. So tunas mula keluar, dia mula meneroka dunia ni. Oh, dia minat tu, oh dia suka ni, oh dia pikir benda ni, oh pikir benda tu. Nampak tak? Tunas ni mula keluar. Inilah the moment hang balak. Daripada proses balak ni lah dia akan semakin tumbuh. Dia keluar lagi tunah, dia keluar lagi tunah, dia keluar. Nampak tak? Sebab tu remaja, kalau hang tengok betul-betul remaja ni, nampak dia orang ni bertenaga. Ada je benda yang dia orang nak, ada je benda yang dia orang nak buat. Bertenaga. Semakin hang tua, semakin hang tak ada benda dah. Nampak tak? Proses awal pertumbuhan tu, dia baru keluar dekat dunia. Terus dia terkejut, dia nak tu, dia nak ni apa semua. Jadi bila hang dah keluar daripada tanah, hang dah mula jatuh ke dunia, dan hang mula meneroka. Tapi hang perasan tak, sebenarnya pertumbuhan hang akhirnya terhenti dekat ni. Ini tanah hang terhenti kat sini. Semua pokok hang tengok dekat alam luar sana, semua orang semua tumbuh takat ni sahaja. Punyalah ramai rupanya tumbuh takat ni sahaja. Sedangkan hang pokok yang Allah jadikan sempurna, unlimited, hang boleh tumbuh setinggi-tingginya. Unlimited. Tetapi kenapa hang tumbuh setinggi ni sahaja? Sebab mindset hang. Pertumbuhan ni, ini adalah pertumbuhan rohani hang, pertumbuhan dalaman diri hang, rohani hang. Sebab tu Allah kata apa? Aku mengikut sangkaan hamba-Ku. So kenapa hang tinggi ni sahaja? Sebab apa yang ada dekat sini? Mindset hang macam mana? Oh, semua orang hidup macam ni sahaja, aku pun nak hidup macam ni. Oh, semua orang pergi belajar, orang kata kena lagi sekolah, itulah punca ilmu hang. Hang pergi sekolah, hang bagi dah dapat result elok, lepas tu hang pergi sambung belajar lagi, berhutanglah dengan kerajaan apa semua, belajar. Lepas tu dapatkan sijil. Oh, hang kena pastikan hang dapat graduate. Sebab kalau hang tak graduate, hang tak ada sijil, hang tak boleh nak bekerja, hang tak ada duit. Nampak? Hang ada satu mindset yang pegang kepala hang ni. Oh, aku kena buat macam ni, oh, aku kena buat. Sampai hang abaikan, Allah jadikan hang satu pokok yang sempurna, istimewa, tersendiri. Hang akan tumbuh sepatutnya. Tetapi the moment ada mindset dekat luar sana telah sistemkan hang punya pemikiran macam tu, maka hang tumbuh takat ni sahaja, sama level dengan semua orang. Tapi pada masa yang sama, kalau hang nak tahu, ada je orang yang berjaya tumbuh pokok yang setinggi-tingginya. Dia berjaya, ini berjaya, ini berjaya, ini berjaya, ini berjaya. Tetapi hang tumbuh takat ni sahaja sebab hang dengar orang kata. Sebab hang izinkan orang membentuk pemikiran hang, mindset hang tu. Hang izinkan orang bentuk hang macam tu. Nampak tak? Jadi hang kena sedar satu hakikat ni. Hang adalah satu pokok yang boleh tumbuh. Hang macam ni tau. Hang umpama pokok apple, ini pokok apple hang. Ini pokok durian, ini pokok manggis. Jadi hang duk tiru pokok durian yang juga belum tumbuh ni. Hang juga tiru tentang pokok manggis yang belum tumbuh ni. Hang duk tiru ni. Sampai hang abaikan, aku adalah pokok apple. Kenapa aku tak tumbuh terus? Tentang passion, minat hang tanya diri hang, ingat balik hang sebenarnya minat apa. Hang minat melukis, so melukislah. Itulah bakat semula jadi hang, itulah keistimewaan hang.
Inilah pokok apple hang. Kenapa hang nak tiru pertumbuhan durian sedangkan hang pokok apple? Tumbuhlah jadi seperti diri hang. Be yourself. Nampak? Hang abaikan tentang pertumbuhan diri hang sebab hang duk tiru orang ni, orang tak buat apa, kenapa aku nak buat apa semua. Nampak tak? Ramai orang dah berjaya tetapi hang masih belum lagi. Sebab apa? Hang melihat diri hang tak ada apa yang dia ada. Dia ada benda tu sebab dia adalah pokok macam tu. Hang takkan ada benda yang sama dengan dia. Hang ada keistimewaan diri hang sendiri. Hang tengok orang yang berjaya hari ni. Orang yang berjaya hari ni, dia berjaya sebab apa? Hang rasa macam, oh, ini mata duitan, dunia, harta, apa semua. Dunia lah apa semua benda ni. Nampak tak? Hang tahu tak kenapa dia semakin berjaya, semakin kaya, semakin berharta, semakin berkuasa dekat atas alam luar ni? Sebab apa? Sebab dia fokus pembinaan diri dia. Nampak tak? Segala apa yang hang tengok mewah dia tu, kekayaan dia tu, kekuasaan dia tu, hang bandingkan dengan dia. Inilah hidup sederhana yang ustaz-ustaz cakap tu. Hidup sederhana cukup. Asalkan bila mati aku boleh sebut nama Allah. Bila mati aku insya-Allah masuk syurga. Ini orang dunia ni, aku rasa memang masuk neraka lah dia orang ni. Sebab mata duitan, dalam ni harta je apa semua. Hang tak tahu sebenarnya kejayaan dia tu bermula daripada dalam. Kemungkinan kenapa dia semakin berjaya sebab dia tahu untuk jaga diri dia. Dia tahu supaya dia tak terbatas. Nampak tak? Hang hari ni, hang membataskan diri hang. Dia tidak membataskan diri dia sendiri. Allah dah berkali-kali pesan kepada hang melalui Al-Quran. Allah kata, aku dah bagi semua benda dalam diri hang tapi hang tak fikir. Itu Allah dah bagi tahu benda pertama kepada hang tapi hang tak buat-buat lagi. Allah dah bagi tahu aku mengikut sangkaan hang. Jadi hang fikir, oh tak boleh, oh susah. Nampak? Allah dah bagi tahu macam tu, hang tetap buat. Jadi hang kata aku orang Islam, aku sempurna. Tapi hang buat benda yang Allah duk pesan berkali-kali. Allah dah pesan berkali-kali jangan lupa diri. Tapi hang lupa diri, hang duk mengata orang. Jadi mana satu ni? Hang Islam yang macam mana kalau hang masih buat benda-benda macam ni? Nampak tak? Ini yang Allah letakkan dalam Al-Quran, so hang baca berkali-kali. Orang ni mungkin dia tak pernah baca pun, tapi dia buat apa? Allah pesan, aku mengikut sangkaan hang. Dia jaga sangkaan dia. Aku boleh, aku tahu benda ni boleh ni. Aku yakin diri aku ni unlimited. Dia yakin walaupun dia tak kenal Tuhan, tak kenal Tuhan yang hang kenal tu. Maksud Allah kata apa? Semuanya ada dalam diri hang. Fikir, dia sentiasa buat macam tu walaupun dia tak pernah baca Al-Quran. Segala apa yang Al-Quran ni duk pesan kepada hang, dia buat semua benda tu. Dan hang mengata dekat dia, apa gunanya buku ni? Al-Quran ni gunanya untuk pesan kat hang, pesan kepada semua manusia. Benda ni takkan datang kepada orang yang tak perlukan teguran, peringatan. Jadi hang ingat teguran peringatan tu hanya kerana untuk panggil semua sembah Tuhan. Ini bukan panggil semua sembah Tuhan. Allah jadikan Al-Quran ni untuk ingatkan hang. Apa yang hang buat ni? Aku jadikan hang untuk apa? Kenapa hang buat macam ni? Jadi wujudlah Al-Quran. Ambil buku ni, ambil Al-Quran ni, baca supaya hang tak lupa diri hang, supaya hang kenal diri hang. Aku jadikan hang ni bermanfaat kepada dunia. Kenapa hang jadi macam ni? Kenapa nak hidup sederhana? Buat apa aku bagi hang macam-macam dalam diri ni? Akhirnya hang nak bertahan sampai hang mati. Hang ingat aku buat syurga tu untuk hang. Hang takkan dapat apa semua yang hang expect nak dapat tu sekiranya dekat sini hang tak nampak macam mana nak dapat. Kalau dekat syurga tu hang kata semua benda hang nak dapat. Hang tahu tak dekat alam ni, kehidupan ni, dunia ni, dulu tak ada kapal terbang tapi ada orang nak terbang.
maka dia minta lah, oh aku nak terbang. Apa yang dia buat? Daripada tak ada kepada ada. Apa yang dia buat? Dia berdoa dan dia ikhtiar. Allah akan permudahkan doa dia. Allah permudahkan pemikiran. Okey, hang nak kapal terbang, hang buat macam ni. Oh, okey, hang pun follow. Oh, inilah kapal terbang yang hang minta tu. Sama tak macam dekat syurga? Kalau dekat sini hang tak nampak macam mana benda tu boleh berlaku, kalau hang tak nampak doa tu macam mana, Allah bagi hang macam mana, nanti dekat syurga hang minta, ya Allah aku nak kapal terbang, tak dapat. Aku dah cakap berkali-kali, aku bagi segala-galanya pada diri hang. Fikirlah. Ingat, ini alam ilmu. Ini alam yang mesti duduk atas garisan ilmu. Segala-galanya duduk atas ilmu. Kalau hang nak mencipta sesuatu tu, bawa keluarlah ilmu tu. Persembahkanlah ilmu tu. Dalam diri hang ada segala-galanya. Nampak tak? Semua ni, wajah alam ni, aku jadikan dalam bentuk manusia. Manusia ni ikut wajah alam. Umpama macam website. Kalau hang tengok website Facebook, this is Facebook. Hang nampak, oh dia macam ni, ada button tu apa semua. Hang tahu tak di sebalik dia ada apa? Di sebalik wajah Facebook ni ada banyak kod, coding tu berterabur. Oh, coding dia gila lah. Macam mana nak faham benda ni? Inilah coding yang duduk dalam diri hang. Jadi hang nak membina kehidupan yang macam mana dekat luar ni, pegang ilmu dia. Segala-gala ilmu ni ada dalam diri hang. Jadi hang cuma perlu codingkan balik diri hang, diprogramkan balik diri hang, maka yang luar akan berubah mengikut hang. Jadi kenapa hang hari ni masih seperti hari ni? Lihat apa yang hang codingkan dekat sini. Lihat apa yang hang programkan dekat sini. Lihat apa yang telah jadi hari ni. So sekian, kita jumpa lagi video akan datang. So jangan lupa subscribe dan komen siapa yang dapat jawapan paling cepat tu, 3 soalan tu. Komen dekat bawah, siapa paling cepat saya akan PM hampa dan berikan hampa duit raya. Assalamualaikum.